Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada malam ini mengenai bab ibadat korban. Tak berapa lama lagi, dalam sebulan lebih kurang, kita akan menyambut Aidil Adha, ibadat korban dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah banyak mengumpulkan ibadat-ibadat yang agung. Puasa pada hari Arafah, kemudian beribadat pada hari Arafah, manusia sibuk menunaikan haji, manusia sibuk menunaikan ibadat korban. Semua ini dikumpulkan amalan-amalan di dalam bulan Zulhijjah. Dan tidak ada hari yang terafdal di kehidupan dunia ini melainkan 1 sampai 10 Zulhijjah. Perbanyakkan amal soleh, perbanyakkan amalan kebaikan pada 1 sampai 10 Zulhijjah, kerana Nabi menyatakan itulah hari-hari yang terbaik dalam kehidupan dunia ni. Cuma sebagian ulama menyatakan wal fajri wal layalin ashr, Allah Taala bersumpah wasyaf'i wal watr, wal fajri wal layalin ashr, wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajr, demi fajar, waktu fajar, wal layalin ashr, dan juga malam yang 10. Ada pendapat menyatakan 10 malam itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang kata 10 malam tersebut adalah 10 hari pada bulan Zulhijjah. Sebahagian ulama menyatakan 10 Zulhijjah 1 sampai 10. Maksud 1 sampai 10 adalah hari yang terbaik siangnya di kehidupan dunia, dan malamnya adalah 10 Ramadan yang terakhir. Kemudian ibadat korban, ibadat yang datangnya berulang-ulang saban tahun, setahun sekali berulang-ulang ibadat korban ini. Bukan bermakna tahun lepas dah buat, tahun ni tak perlu buat lagi. Setiap tahun disunatkan untuk kita buat sekiranya ada kemampuan. Kemudian ibadat korban adalah ibadat yang berbentuk harta dan juga badan. Seperti ibadat haji. Ibadat haji kalau sihat pun tak ada duit, tak disunatkan pergi juga. Tak ada kewajipan untuk pergi. Kalau ada duit tapi tak sihat, tak pergi juga. Dia memerlukan combine dua perkara yang penting, iaitu harta dan juga badan. Badan yang sihat dan memerlukan harta. Sama dengan ibadat korban. Ibadat korban adalah ibadat badan dan harta. Sebab apa? Badan dan harta. Korban memerlukan duit nak beli binatang korban. Kemudian badan adalah disunatkan kita sembelih sendiri. Sebab dalam Islam ada ibadat yang badan saja, seperti semayang, puasa, tak perlu harta. Orang miskin pun boleh buat. Ada ibadat yang mana perlu harta saja, tak perlu badan, seperti zakat, harta saja, tak perlu badan. Kita terus melihat kepada permasalahan ibadat korban. Dalam ibadat korban sebenarnya diukur juga dari segi warna binatang korban. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan afdalul adahi al-bayda thumma as-safra thumma al-ghabra, iaitu seafdal warna binatang korban adalah warna putih, kemudian warna kekuning-kuningan, kemudian warna yang tidak solid putih. Tak solid putih maknanya campur putih dengan warna lain. Kemudian warna sebahagian putih, sebahagian hitam. Dan yang terakhir sekali adalah warna hitam. Warna putih diletakkan yang terafdal lah untuk binatang korban. Sebenarnya bukan binatang korban je putih. Dalam ibadat haji, kita melaksanakan ihram putih juga. Adakah wajib putih? Tak wajib. Yang wajibnya adalah pakaian tersebut tak berjahit. Kalau nak pakai warna hitam pun boleh. Kain ihram warna hitam, tapi tak pernah orang buat lah. Tapi boleh. Orang perempuan juga disunatkan warna putih untuk ibadat haji.
sama. Cuma perempuan dia tutup aurat lah, pakai pakaian yang berjahit lah. Laki tak pakaian yang berjahit. Kemudian kafankan jenazah putih juga. Kalau nak kafankan kain batik, kain pelekat pun boleh, yang panjang, yang panjang boleh, tak jadi masalah, tapi disunatkan warna putih. Sebab yang wajibnya ketika kafankan jenazah adalah tutup seluruh badan daripada kepala sampai kaki, itu yang wajib. Warna ni sunatnya. Kemudian apa dalil warna putih? Sebab Nabi sembelih kibas warna putih. Itu dia. Yang afdal jantan ke betina dalam ibadat korban ini, yang afdalnya adalah yang afdal mengikut pendapat yang mu'tamad. Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang terkuat lah dalam mazhab Syafi'i adalah jantan lebih afdal berbanding dengan haiwan betina untuk ibadat korban. Jadi kalau kita sendiri yang pergi pilih binatang korban, maka pilihlah yang kita sebutkan tadi, warna putih dan juga yang jantan. Itu yang terbaiklah, yang afdal. Apa dalil dia? Sebab dia, ulama menyatakan daging haiwan jantan tu lebih elok, lebih lazat, lebih baik berbanding haiwan betina. Cuma bagi Imam Syafi'i sendiri ada satu teks yang lain. Dia menyatakan haiwan betina itu lebih afdal. Tapi pendapat yang mu'tamad yang kita sebutkan tadi, iaitu jantan lebih afdal. Okey. Kemudian jantan lebih afdal berbanding betina ni adakah secara mutlak? Maknanya dalam apa juga situasi keadaan, jantan lebih afdal daripada betina. Jadi jawapan dia adalah mengutamakan jantan ke atas betina. Itu bukan secara mutlak. Bukan makna dalam apa juga situasi, tidak. Kalaulah haiwan jantan ini yang banyak mengawan, maka pada ketika itu juga ada haiwan betina, dan haiwan betina ni tak pernah melahirkan anak, maka haiwan betina lebih afdal. Jadi kita sebutkan di sini bukanlah mana lebih afdal jantan secara mutlak dalam apa juga situasi, tidak. Dia dalam beberapa situasi, kalau secara umumnya jantan lebih afdal, tapi sekiranya jantan itu yang banyak mengawan dan dalam masa yang sama ada haiwan betina yang tidak melahirkan anak, maka betina lebih afdal. Okey. Cuma macam mana kita nak tahu banyak mengawan ke tak? Kita kena tanya tuan kepada orang yang bela kambing, bela lembu, mereka tahulah kot. Sebab kita bukan bidang kita, mengembala kambing lembu ni. Okey. Kemudian kalaulah ada kontradiksi pertembungan antara warna dan juga jantan, yang mana nak perlu didahulukan? Ada warna tapi warna hitam, yang level paling rendah, tapi dia jantan, tetapi dia betina. Ataupun dia jantan tapi warnanya adalah warna hitam. Nak utamakan yang warna ke nak utamakan jantina, jantan atau betina? Jadi di sini ulama menyatakan, contohlah kalau haiwan tersebut haiwan betina yang berwarna putih, contoh biri-biri, warna putih, kemudian betina. Yang jantan ada tapi warna hitam, biri-biri. Yang mana satu kita nak pilih? Jantan yang hitam ataupun betina yang putih? Jadi di sini mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, untuk penyembelihan korban, ibadat korban ini, kita utamakan yang jantan. Kita tak lihat kepada warna dulu, kita lihat kepada jantina dulu, kemudian baru lihat kepada warna. Lihat kepada jantina dulu, kemudian baru lihat kepada warna. Kerana yang saya bagi tahu tadi, kerana jantan ini daging yang lebih baik. Okey.
Kalau diukur dari sudut warna dan juga kegemukan, gemuk, banyak isi, maka utamakan yang gemuk. Sebab gemuk ni banyak daging. Bila banyak daging, lebih banyak boleh bagi fakir miskin makan. Kalau pertembungan antara gemuk dan jantan, maka pada ketika itu yang mana lebih afdal, gemuk itu yang utama. Sebab dalam maqasid untuk ibadat korban ini, yang utamanya adalah daging. Itu ukuran dia. Sebab itu kalau tuan-tuan buat ibadat korban, buatlah ibadat korban yang berkualiti. Makna kualiti dari segi daging haiwan tersebut. Makna haiwan yang gemuk. Lebih baik daripada tuan-tuan buatlah kambing 2-3 ekor tapi kurus. Tuan-tuan buat seekor kambing tapi betul-betul gemuk. Itu lebih afdal yang gemuk. Sebab dalam masalah ibadat korban, dia tak lihat kepada bilangan tau. Dia lihat kepada kualiti haiwan tersebut. Berbeza dengan memerdekakan hamba. Merdekakan hamba tak lihat kepada harga, tak lihat kepada kualiti, tapi lihat kepada kuantiti. Lihat kepada berapa banyak yang dimerdekakan hamba. Okey, kesimpulan dia yang kita bincangkan tadi, lihat dia gemuk dulu. Kemudian baru lihat jantina. Kemudian barulah kita lihat kepada warna. Okey. Seterusnya, untuk binatang korban ini, lembu ataupun unta 7 bahagian. 7 bahagian. Kambing kena 1 bahagian je. Sebahagian di kalangan kita dia kumpul duit, tabung untuk ibadat korban. Tabung seekor kambing untuk korban. Bila masuk duit seorang, ada yang masuk RM1, RM5, RM10, maka tak jadi ibadat korban lah. Tak jadi ibadat korban. Korban ni kena seorang je buat untuk kambing. Kalau lembu tu 7 orang. Tapi kalau seorang RM50, RM50 sampai 50 orang baru boleh beli seekor lembu. Jadi tu tak ada ibadat korban. Melainkan 50 orang tadi yang bagi seorang RM50, maka kita pilih 7 orang yang terpilih. Kita letakkan senarai nama 7 orang yang terpilih, letak nama mereka inilah untuk buat ibadat korban. Ataupun kat seekor kambing ada masuk RM5, RM10, maka duit tersebut kita bagi kepada seorang aja. Jadi kita letak situ untuk nama sekian nak buat ibadat korban. Itu baru sah. Tapi yang dapat ibadat korbannya seorang aja. Yang lain tu tak dapatlah pahala ibadat korban, dapat pahala membantu je lah. Sedekah ataupun beri hadiah. Itu saja. Melainkan kalau tuan punya ibadat korban tadi, dia niat untuk sedekahkan pahala, itu sampai. Niat sedekah pahala, itu sampailah. Sebab sedekah pahala ni sampai untuk ibadat-ibadat, untuk dalam bab ibadat lah. Kita kalau mak kita, ayah kita meninggal dunia, kita beli gula, kita beli apa-apa, kita bagi sedekah duit kat masjid ke kat surau ke, kita niat pahala sampai kepada arwah ibu ataupun ayah kita, maka itu confirm dapat. Sebab apa confirm? Sebab dalam hadis Nabi dinyatakan perkara tersebut. Itu confirm. Tapi untuk bacaan Quran, tahlil, zikir, itu ulama berbeza pendapat lah. Tapi kalau kata doa, confirm dapat. Sebab itu kita sembahyang jenazah doa. Lagi ramai solat jenazah lagi bagus, sebab kita nak doa tu. Bila sebut tentang doa kepada si mati, itu confirm sampai. Sebab Nabi pun doa untuk orang mati. Nabi doa sedekahkan pahala sedekah. Kita sedekah apa-apa kat masjid, dekat kita wakaf ke, kita beri kepada orang buka puasa ke, kita niat dalam hati pahala ni sampai kepada arwah ayah kita, sampai. Itu confirm. Itu ulama tak ada perbezaan pendapat. Tapi tahlil yang kita baca, tahlil, bacaan Quran, zikir, itu ulama berbeza pendapat. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Imam Syafi'i kata tak sampai, ulama-ulama Syafi'i kata sampai. Justru itu masalah ni masalah khilafiyah. Masalah dalam mazhab kita sendiri pun ulama berbeza pendapat. Itu tak termasuk mazhab-mazhab lain. Okey. Masalah ibadat korban lembu dan juga unta ni untuk 7 orang. Naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-badanah.
Jabir bin Abdullah kata, kami buat ibadat korban bersama Nabi pada tahun Hudaibiyah. Unta 7 bahagian. Wal baqarah an sab'atin. Lembu juga 7 bahagian. Jadi ini teks nas. Sebab apa 7? Dah dalam hadis sebut 7. Kalau kurang tak apa. Lebih tak dibenarkanlah lebih. Sebab dalam teks hadis disebut 7. 7 Dia sebab dalam Quran, contoh dalam Quran bila sebut tentang bilangan, dia jadi qat'i tau. Qat'i. Contohnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan laki berzina sebab 100 kali. Sebab 100 kali ni bila sebut angka bilangan, dia jadi qat'i. Qat'i ni makna ulama tak boleh berbeza pendapat. Itu bilangan dalam Quran. Kita tak boleh kata disebabkan yang penzina ni dah tua dah, kita bagilah kurang sikit daripada 100, separuh. Ataupun ini pemuda ni dah berapa kali zina lah, kena buat lebih daripada 100. Tak boleh. Quran kata 100 lah. Sebab bilangan kita tak boleh ubah-ubah. Okey, kemudian mengenai dengan ibadat korban ni, dia adalah sunat kifayah. Sunat kifayah ni seorang buat, yang lain tak payah buat lah. Sunat kifayah bagi sesebuah keluarga. Dia bukan sesebuah rumah. Kalau satu rumah tu yang sewa bersama kita, sahabat-sahabat kita, bujang 4 orang, jadi itu tak termasuk dalam sunat kifayah. Sunat kifayah ni untuk satu keluarga yang bawah nafkah kita, isteri, anak dan juga diri kita. Kalau itu dipanggil sunat kifayah, seorang buat, yang lain tak tuntutan tersebut gugur. Pahala dapat tak? Pahala tidak dapat, hanya dapat kepada orang yang buat ibadat korban saja. Melainkan kalau dia sharing pahala dia niat, aku nak share pahala bersama dengan anak isteri aku, baru dapat. Itu masalah dalam ibadat korban lah. Tuntutan tu masih ada. Tuntutan tu masih dituntut untuk buat, tapi telah gugur sebab seorang sudah buat. Kalau nak dapat pahala, dia kena buat lah. Yang ahli keluarga lain kena buat. Sama seperti solat jenazah. Solat jenazah seorang buat dah cukup. Ni 100 orang ni ada, seorang dia solat jenazah. Maka gugur yang lain, untuk gugur tuntutan yang lain untuk solat jenazah. Sebab dia fardu kifayah. Seorang buat, yang lain tak payah buat. Tapi adakah dapat yang lain dapat pahala solat jenazah? Tak. Yang dapat pahala seorang adalah yang semayang jenazah. Begitu juga ibadat korban. Seorang buat, seorang dapat, melainkan dia niat share pahala tersebut. Okey. Kemudian cuma dalam 7 bahagian tu macam-macam orang ada. 7 orang yang buat ibadat korban bersama dengan kita seekor lembu tu macam-macam. Ada yang nak daging, dia tak niat pun ibadat korban. Ada yang niat betul-betul ibadat korban. Ada yang niat benda lain, macam-macam niat, dikira sah. Tidak jadi masalah. Apa pun niat, yang penting 7 bahagian sah. Sekiranya 7 bahagian tadi, seorangnya niat disebabkan nazar, seorangnya niat disebabkan dam, contohnya dam haji tamattu'. Kalau dia buat tamattu' memang kena dam lah. Dia masukkan juga satu bahagian. Bagaimana? Sebab haji tamattu' ni sepatutnya kena sembelih seekor kambing, tapi dia ambil satu bahagian lembu, boleh juga. Cuma bagaimana bercampur aduk ni, ada yang kita panggil apa tadi, satu bahagian yang untuk ibadat korban, satu bahagian dia tak niat apa-apa, niat nak dapat daging je, satu lagi niat nazar, satu lagi niat bayar dam. Adakah memadai 7 bahagian tu satu ekor lembu? Macam-macam niat. Jadi ulama kata ya, memadai untuk 7 bahagian, tidak jadi masalah. Yujzi al-wahid an sab'i syiyah an yazbah badanah atau baqarah. Hukumnya memadai. Cuma orang yang nazar, dia tak boleh makan daging tu lah. Dia sekadar buat saja satu bahagian untuk dia.
tapi dia tak boleh makan. Orang lain boleh lah makan, dia tak boleh makan sebab dia nazar. Daging nazar, contoh saya bernazar untuk ambil satu bahagian, maka saya tak boleh makan daging tu, daging korban. Ataupun saya niat seekor lembu, saya bernazar, tak boleh makan semua. Bukan sekadar saya, anak isteri saya tak boleh makan juga. Orang lain boleh lah makan. Jemaah lain boleh makan. Orang yang bernazar dan juga orang bawah tanggungan tak boleh makan. Kalau yang buat bahagian 8 orang, 8 bahagian, dia ingat ke 7? Dia tengok terlebih seorang 8. Adakah semua tak sah ataupun seorang je tak sah? Yang tak sah tu seorang kena dikeluarkan sebab dia tak sah. Yang lain tu sah. Dia bukan tak sah semua. Bukan tak sah semua, seorang tu tak sah. Pilih yang mana satu, keluarkan nama dia. Okey. Kemudian kita lihat dalam bab kalau kambing dia memang tak boleh, memang tak ada toleransi lebih daripada seorang, lagi seorang aja. Seekor kambing seorang. Kalaulah kongsi 2 orang ataupun lebih untuk seekor kambing, maka dia tak jadi ibadat korban. Sembelih sah lah. Kalau tuan-tuan sembelih, kongsi duit, kambing harga RM900, seorang 400.5, sah apa? Sah sembelihan tu kalau cukup syarat. Tapi dia tak jadi ibadat korban. Dia tak jadi ibadat korban. Cara dia macam saya bagi tahu tadilah. Seorang keluar 400, seorang keluar 400. Kemudian yang 400 ni dia tak perlulah niat korban. Dia niat 400.5 ni dia niat bagi kawan dia, bagi sebagai hadiah untuk kawan dia untuk buat ibadat korban, bantu. Kemudian pesan kat kawan tu, buat ibadat korban, niatlah untuk aku sekali. Dia akan dapat pahala korban. Tapi bukan dia bagi 400.5 untuk ibadat korban, tak. Dia niat 400.5 nak bantu kawan dia untuk bagi hadiah je lah. Sebab kawan dia tak cukup duit, nak bagi bantu kawan dia, itu saja. Cuma dengan jasa baik kawan dia, kita minta lah supaya dia niat sekali pahala dapat kepada kita, itu je. Kalau dia nak niat, terpulang pada dia lah. Kita tak boleh paksa dia, terpulang pada dia. Okey. Kemudian sembelih seekor kambing lebih afdal daripada kita share 7 bahagian lembu ataupun unta. Itu sebulat suara di kalangan ulama. Sebab apa? Sebab buat secara individu tu lebih baik. Kita buat secara individu tu lebih baik. Jadi seekor kambing lebih baik daripada satu bahagian. Kalau diberi pilihan, kalau ditanya kepada kita, mana satu yang baik ni, kita nak masuk satu bahagian lembu ke seekor kambing? Ambil seekor kambing. Sebab kalau ambil seekor lembu tu lagi bagus. Sebab mungkin mahal lah seekor kambing. Bila seekor kambing itu lebih bagus sebab kita tak share dengan orang lain. Dan yang keduanya, daging ni, kambing ni daging lebih baik daripada lembu dan juga unta. Sebab tu membuat ibadat korban, kambing lebih baik. Dan pada hari raya korban ni juga tak ada ibadat yang terafdal lah, melainkan kita sama-sama bergotong royong untuk bantu turun padang. Bantu sekali. Kalau tak mampu tumbang lembu, tak mampu sembelih, kita lapah daging pun tak apa. Ataupun potong-potong kecil-kecil daging, bantu. Kalau tak mampu juga, timbang, kerja timbang. Cukup sekilo bungkus. Kalau tak mampu juga, buka plastik, lepas orang timbang, masukkan, ikat je. Kalau tak mampu juga, itu tak tahu nak kata. Itu yang paling mudah. Tapi itu lebih afdal lah berbanding kita duduk sembahyang duha sampai 12 rakaat, kita duduk sampai baca Quran 2-3 juzuk, itu semua tidak afdal. Bukan tak afdal pada ketika itu. Sebab ada ibadat yang lebih afdal, iaitu kita bergotong royong bersama-sama untuk dalam membantu ibadat korban. Okey. Kemudian dalam bab ibadat korban ini ada beberapa keaiban yang kita tak boleh buat ibadat korban. Sama juga dia, untuk kita faham dalam bab aib binatang korban ni, setiap keaiban yang mengurangkan daging,
itu makna aib, tak boleh buat ibadat korban. Telinga dia tidak ada. Tak ada tu sama ada terputus, kemalangan ke, gaduh ke, terputus telinga, ataupun memang semula jadi tak ada telinga, dia tak boleh buat ibadat korban. Sebab dia mengurangkan daging. Dekat telinga pun ada daging juga. Jadi tak boleh buat ibadat korban. Selain daripada tu, kalau tanduk tak ada tak apa. Sebab tanduk dia bukan isi. Dia bukan mengurangkan daging. Dia cuma makruh je lah. Kalau patah kaki tak boleh juga buat ibadat korban. Sebab dia dikira aib. Sama ada patah kaki tersebut disebabkan kecuaian kita, sebab kita yang heret dia, tarik dia sampai patah kaki, maka kita tak boleh buat korban. Kalau buat korban pun tak sah. Lepas tu macam mana kena ganti balik tidak sah. Okey. Pendek kata, setiap sesuatu yang mengurangkan daging korban, sama daging dia jadi penyakit kulit, korak ke apa ke, walaupun sikit, tak sah. Sebab itu mengurangkan daging. Okey. Kemudian kita lihat ada beberapa perkara yang makruh lah. Kalau tak ada tanduk, itu semua makruh. Ada beberapa lagi sebenarnya. Sekejap. Dalam bab keaiban ini ada dua bahagian. Satu, keaiban binatang korban disebabkan perbuatan orang yang menumbangkan lembu. Satu lagi yang tiba-tiba datang dekat dia. Contoh masalah pertama ni, seorang lelaki dia nak sembelih ibadat korban. Bila nak sembelih, dia tarik binatang tadi sampai patah kaki dia. Bila patah kaki, jadi 3 kaki yang fungsi, 1 kaki tak boleh fungsi, maka tak boleh buat ibadat korban, tak sah. Bahagian yang kedua, datang satu benda, mungkin pokok terhimpak kat dia ke apa ke, jadi patah kaki dia, itu juga tak boleh buat ibadat korban. Mengikut itu tak boleh buat ibadat korban. Walaupun di sana ada dua pandangan ulama. Pendapat yang kuat tak boleh buat ibadat korban. Okey. Kalau binatang tadi dalam tu ada janin, ada anak, kita sembelih, kadang-kadang ada orang yang jual pun dia pun tak tahu yang binatang ni sedang hamil. Jadi macam mana kita nak buat? Sembelih kita tengok, oh ada anak, dia mana ada janin di dalam tu. Jadi di sini adakah sembelihan korban tersebut sah ke tak sah? Ada dua pandangan di kalangan ulama tau. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita, tak sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam aib. Apa yang aib? Ialah bila mana binatang korban tadi hamil, maksudnya dia makan bukan untuk diri dia, sekali dengan janin dia. Bila mana dia makan tu share. Bila share makna dia kurang zat, kuranglah dia punya isi dia. Itu dianggap aib. Walaupun pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i kata tidak jadi masalah, sah. Pendapat yang kuat adalah tak sah. Ibadat korban tersebut tak sah. Tapi kalau kita dah sembelih baru perasan, dikira sah dah. Takkan kita nak beli baru, dikira sah. Kita ambil pendapat kedua je. Okey, seterusnya kita terus kepada masalah dalam bab ibadat korban ini. Waktu penyembelihan bermula waktu solat hari raya Aidil Adha sehinggalah terbenam matahari pada hari tasyrik yang ketiga. Hari tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 terbenam matahari, iaitu masuk azan maghrib, dah tak boleh buat ibadat korban. Ada sebahagiannya dia kata kita sembelih je hari raya ketiga, hari raya keempat, hari tasyrik yang ketiga lah. Lepas tu daging tu kita bagi esok ke lusa ke, kita bagi baru kita agih-agihkan. Adakah sah? Yang penting sembelih tu kena 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang penting sembelih tu. Kalau lepas daripada tu dia tak ada ibadat korban. Cuma kita kena railah, bila mana kita sembelih tapi ramai orang tengok, kita tak boleh simpan juga, kita kena agihkan.
Sebab orang yang tengok pasti dia teringin nak rasa daging korban ni, kita tak boleh simpan, kena bagi waktu tu, hari tu juga. Kita tak boleh esok baru bagi. Tak, kalau nak bagi esok boleh, tapi hari tu kena bagi juga sikit. Kemudian yang baki tu kita bagi separuh lagi esok. Itu tak apa. Sebab ibadat korban ni dia syiar. Bila sebut syiar, dia kena buatlah di tempat-tempat umum, di masjid ke padang ke, di halaman rumah ke. Jadi dia syiar, dia tak boleh buat tempat tersembunyi. Sebab dia syiar. Syiar ni kena bagi semua orang tahulah. Waktu dia adalah bermula. Waktu bermula sah ibadat korban adalah bermula solat hari raya. Mula solat hari raya. Bila mula solat hari raya ni? Selepas terbenam. Bukan selepas terbenam, selepas terbit matahari. Dia sebenarnya sama macam waktu duha lah. Bilakah masuk waktu isyraq? Masuk waktu isyraq adalah masuk waktu duha. Bilakah masuk waktu solat hari raya? Tak kira hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha, adalah masuk waktu duha, masuk waktu isyraq, sama. Sebab sebelum tu kita tak boleh semayang. Makruh tahrim ataupun makruh yang hampir kepada haram. Pendek kata haram lah, haram semayang. Sebab term je dia makruh tahrim, sebenarnya dia haram semayang. Okey. Jadi selepas daripada subuh, kita dah semayang fardu subuh, tak boleh semayang sunat. Sampailah bila? Sampailah masuk waktu duha atau masuk waktu isyraq. Lebih kurang kita kata 20 minit lah. 20 minit. Dulu 27 minit. Lepas tu dah dikurangkan 20 minit. 20 minit selepas waktu syuruk. Yang tuan-tuan dengar bunyi jam tu, waktu syuruk ten. Itu syuruk lepas 20 minit. Tuan-tuan boleh solat duha ataupun dah boleh start solat hari raya. Lepas solat hari raya, lepas khutbah baru boleh sembelih. Kalau sembelih syuruk terus sembelih tak sah. Dia kena didahulukan dengan solat dan juga khutbah dulu. Cuma solat hari raya Aidil Adha ni disunatkan cepatkan, awalkan sikit lah. Sebab apa? Sebab kita tak disunatkan tak disunatkan makan. Kita sunatkan semayang dulu baru makan. Sarapan pagi lambat sikit lah. Bila sarapan pagi lambat, kita kena semayang awal supaya dapat makan cepat. Tambah bila ibadat korban, pihak surau kena sedia makanan lebih sikit bagi. Sebab sebahagian jemaah dia ikut sunnah, dia tak nak makan pagi lagi. Dia tunggu makanan surau atau makanan daripada pihak masjid. Ditunggu dulu. Sebab nak bergotong royong, kena ada sedia makanan. Cara nak ingat dia mudah je. Hari raya Aidil Fitri kena makan dulu. Hari raya Aidil Adha jangan makan dulu, semayang dulu, balik baru makan. Macam mana kita nak ingat dia hari raya Aidil Adha berlawanan dengan semalam. Hari raya Aidil Fitri berlawanan dengan semalam. Hari raya Aidil Fitri 1 Syawal berlawanan dengan semalam. Semalam kita puasa tak boleh makan, jadi pagi ni kena makan dulu. Hari raya Aidil Adha semalam kita dah makan. Semalam. Bila semalam makan, hari ni kita tak boleh makan lagi. Tak boleh tu mana tak disunatkan makan lah. Okey. Kemudian yang antara yang terpentingnya dalam sebelum kita nak bincang, kita sebut dalil dia. Dalil Bara' bin Azib, dia kata Nabi SAW bersabda, inna awwala ma nabda' bihi min yaumina hadza an nusalli summa narji' fananhar faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana. Permulaan waktu kita mulakan hari kita ini, iaitu kita semayang, kemudian kita balik, kita sembelih. Maka Nabi kata siapa yang buat ini, maka dia menepati sunnah kami. Wa man nahara, siapa yang sembelih korban dulu, tak semayang apa lagi semua, maka dia kata, Nabi kata itu sembelih untuk keluarga dia, maknanya untuk makan suka-sukalah, bukan ibadat korban. Ada satu kali Nabi semayang, tiba-tiba lepas Nabi SAW, Nabi bau seolah-olah bau binatang yang disembelih. Jadi Nabi kata apa ni? Jadi mereka kata binatang dah sembelih. Nabi kata itu makanan untuk ahli keluarga, maknanya makanan bukan ibadat korbannya. Sebab tak sah ibadat korban. Binatang tadi sah lah sembelihan dia, tapi tak dikira ibadat korban. Okey. Kemudian
waktu pun dia beza sikit. Sunat ibadat korban diawalkan, sunat solat diawalkan, untuk Aidilfitri dilewatkan. Sebab Aidilfitri orang nak bayar zakat fitrah. Ibadat korban orang tak ada apa dah. Cuma waktu kalau lagi cepat lagi bagus kita selesai dalam penyembelihan korban. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat lagi perkara yang sunat pula. Dia ada perkara yang sunat. Penyembelihan korban ni sunat buat waktu siang lah, waktu malam makruh. Tambah-tambah waktu malam ni, sebab tu kita kan malam kita baca qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Ini semua kejahatan malam. Orang buat sihir pun waktu malam juga. Binatang serangga ni waktu malam juga keluar. Jadi kita minta berlindung pada waktu malam. Jadi sembahyang pun sembahyang pula, ibadat korban pun tak digalakkan waktu malam, makruh. Melainkan tak ada waktu lah. Melainkan dia pasang spotlight banyak-banyak macam waktu siang, itu tak apa. Sebab waktu malam ni orang nak buat jahat pun senang. Waktu siang yang kita buat ni pun ada yang curi kepala, ekor, kaki. Tambah waktu malam lagi, peluang tu lagi cerah. Walaupun malam gelap, tapi peluang tu cerah untuk dia mencuri. Yang jenis kaki curi lah. Walaupun perkara tersebut tidak baik, itu dianggap curi, tapi mungkin bagi dia dianggap biasa kot. Sebab dia kata dia pun bantu ibadat korban. Jadi dia ada hak bahagian untuk binatang korban tersebut. Okey. Sekarang kita lihat keluar waktu dia. Dalam bab ibadat korban ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, binatang tadi binatang ternak. Okey. Yang kedua, cukup umur. Yang ketiganya, selamat daripada keaiban. Yang keempatnya, niat. Niat tu kena juga. Kadang-kadang sembelih tanpa niat. Sembelih je. Dah tumbang lembu, okey, cepat sembelih lembu. Penyembelih tak niat. Dia kena ada orang yang baca nama semua orang penyembelih tu, dia niat dalam hati lah untuk nama-nama sekian dia lembu ni dia sembelih. Cuma beza dia orang yang menyembelih ni, dia boleh niat awal. Sebab kalau nak sembelih macam sembahyang susah juga. Memang asalnya, untuk pengetahuan, asal niat adalah pada permulaan ibadat tersebut. Contoh, kita mandi wajib. Bila niat mandi wajib, sampai air ke kepala, sampai air ke badan, niat mandi wajib. Bila kita nak ambil wuduk, niat tu bila sampai saja air ke muka, terus niat. Bila kita nak semayang bila niat? Permulaan semayang. Bila permulaan semayang? Takbiratul ihram. Allah itu mula start semayang. Sebelum takbiratul ihram belum semayang lagi. Takbiratul ihram baru nak start semayang. Ketika tu kita niat semayang. Cuma ada beberapa situasi yang susah lah untuk kita jaga perkara ni. Ulama bagi kelonggaran. Contohnya dalam bab penyembelihan. Dalam bab puasa pun kita tak niat awal. Kalau niat kita tak niat permulaan ibadat puasa, tak sah. Ibadat puasa start bila? Azan subuh. Azan subuh baru niat, tak sah. Kalau puasa fardu lah. Penyembelihan korban, kalau kita tengah sembelih tu kita nak niat, susah lu. Dengan kita lembu tu bergoyang lagi, bergerak lagi semua orang yang jadi susah. Kita nak niat pada ketika tu, kita boleh awalkan niat. Kita niat dulu, kemudian baru kita sembelih. Disunatkan pada penyembelihan korban ni ada 5 perkara. Perkara yang pertama, disunatkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim pun sunat. Bismillah Allahu Akbar pun sunat. Dua-dua boleh. Kemudian selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi ni memang tak ada hadis lah. Kalau tuan-tuan tengok selawat kepada Nabi ni, memang tak ada hadis yang kata Nabi sembelih, Nabi selawat. Cuma dalam kitab mazhab Syafi'i kita semua kata selawat. Kita kata itu kita panggil sebagai tafa'ulan, sempena nama baik.
Sebab bila sebut bismillah, bismillah nama Allah. Bila nama Allah diiringi dengan nama Nabi kita Muhammad. Macam kita azan lah, bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas tu ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada nama Allah, ada nama Muhammad. Kita baca tahiyat, ada kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalunya bila ada nama Allah, Allah Ta'ala akan angkat nama. Wa rafa'na laka zikrak, Allah akan angkat nama kamu, sebutan kamu, wahai Muhammad, iaitu nama Nabi akan sebut sekali. Sama juga ibadat korban. Kalau tuan-tuan suruh cari hadis, memang tak akan jumpa lah. Memang tak ada Nabi sembelih sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu memang tak akan jumpa. Cuma kita panggil sebab nama Allah Ta'ala, nama Nabi akan diangkat sekali dengan nama Allah. Kemudian disunatkan hadap kiblat. Hadap kiblat ni sunat. Siapa yang hadap kiblat? Binatang korban pun kaki dia hadap kiblat, penyembelih pun dada dia hadap kiblat. Itu semua disunatkan. Tapi kalau dah susah, sembelih je lah. Jangan pula kita heret-heret binatang sampai, yang penting nak untuk mengejar sunnah, untuk mengejar sunat, sampai kita menyakiti binatang korban tadi. Kita heret atas pasir, atas batu semua, semata-mata nak pusing dekat arah kiblat, sembelih je lah. Kemudian takbir. Takbir ni apa dia? Takbir bismillah ya Allahu Akbar, atau bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Takbir ni ada yang kata takbir hari raya tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh juga, takbir tu boleh juga. Tapi kita nak segera sebenarnya, kita nak segera dalam penyembelihan. Kalau nak takbir, kita buat takbir yang bukan takbir orang Melayu punya. Kita buat takbir yang bukan versi Melayu. Kita takbir, kita takbir yang apa? Versi lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita sembelih. Kalau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang pula jadi. Kita nak sembelih korban dah ni. Doa pun disunatkan juga untuk penyembelih. Lepas sembelih dia doa lah, supaya Allah Ta'ala terima ibadat korban ni kepada senarai-senarai nama tadi. Kita doa. Itu semua adalah perkara yang sunat kepada siapa? Ketika mana menyembelih tadi. Okey. Tadi bukanlah wajib lah. Mengenai dengan sunat. Sunat ni dia ada banyak sunat. Okey, kita lihat antara sunatnya adalah baca bismillahirrahmanirrahim yang kita sebut tadi, ataupun bismillah Allahu Akbar. Mana yang afdal? Bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah Allahu Akbar, mana yang afdal? Disunatkan pada setiap ibadat bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lebih afdal dan lebih sempurna. Melainkan ketika memasuki tandas saja bismillah. Kita nak masuk tandas, tak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Masuk tandas baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk tandas, baca bismillah aja, ringkas. Sebab apa? Sebab tandas bukan untuk berzikir. Kita masuk tandas terus baca doa terus masuk tandas. Jadi kalau kita lihat di sinilah, yang afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bismillah Allahu Akbar pun boleh, tak jadi masalah. Dan pendapat yang masyhurnya, tidak menyempurnakan bismillahirrahmanirrahim ketika sembelihan, memadai dengan bismillah, kerana penyembelihan tersebut tak sesuai dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ni makna apa? Rahmat, kasih sayang. Kasih sayang tak sesuai dengan pisau yang kita sembelih tu. Tapi pendapat ini ditolak, kerana kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim tu bukan rahmat kepada haiwan, tapi rahmat kepada orang yang makan. Sebagai rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala beri kita makan. Jadi itulah kita panggil, pendek kata dua-dua sunat lah. Yang mana tuan-tuan nak buat boleh lah. Tinggalkan bismillah pun tak apa, sebab dia bukan wajib, sunat. Sebahagian mazhab selain mazhab Syafi'i ada yang kata wajib. Okey. Hukum makan daging korban semua.
kita lihat sikit lah tak apalah, sebab malam ni last, jadi kita sikit lah, kita buat penambahan sikit. Okey, hukum makan daging yang disunatkan makan. Kalau daging nazar kita tak boleh makan, kita yang bernazar tak boleh makan, orang lain boleh makan. Okey, makan daging yang sunat, daging korban biasalah maksudnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kamu makanlah, perintah Allah, makanlah daripada binatang daging korban, daging korban, makan. Wa at'im, kamu berilah makan kepada orang fakir yang meminta ataupun yang tidak meminta, yang suka minta ataupun yang tidak minta, bagi mereka makan, bagi mereka daging korban. Cuma suruhan di sini adalah suruhan irsyad. Irsyad ni makna Allah Ta'ala bagi petunjuk kat kita, hukumnya kamu kena makan juga sikit. Wastihbab, dan hukumnya sunat. Kerana apa ulama Syafi'i kita kata sunat? Perintah Allah kata sunat, sepatutnya perintah tu wajib. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Tidak dijadikan bagi manusia ni diberi pilihan antara makan dan juga tinggal. Nak makan boleh, tak nak makan boleh. Wala yakunul aklu minhu wajiban alaih, dan tidak jadi makan tu wajib kepada manusia. Allah Ta'ala tak kata makan ni wajib, tak ada. Walaupun perintah Allah, kulu washrabu min rizqillah, makanlah, minumlah daripada rezeki Allah, itu perintah Allah, tapi kita tak kata makan wajib, kita tak kata minum wajib. Bila rasa lapar makanlah, bila rasa dahaga minumlah. Daging korban pun sama, kamu rasa nak makan, tak nak makan pun tak apa, tapi yang sunatnya makanlah, kerana Nabi SAW makan. Summan sarafa Rasulullah ilal manhar, Nabi pulang, pergi ke tempat penyembelihan, Nabi sembelih 63 ekor 63 ekor binatang korban dengan tangan Nabi. Mana Nabi kuat lah. 63 ekor Nabi sembelih. Kemudian Nabi serahkan urusan penyembelihan ni kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula sembelih yang baki. Yang bakilah semua 100, tolak 63 jadi 37. Dan Sayyidina Ali sempurnakan. Kemudian dimasak dan dalam kuali, kemudian makan. Cuma masak tu bukan semualah. Sebahagian tu masak daging, sebahagian lagi diagih-agihkan kepada fakir miskin. Jadi mana Nabi makan daging korban. Kalau hukum makan semua daging korban, tak sedekahkan sikit pun. Sebab ada sebahagian masjid, dia buat awal, dia kata hari pertama, raya pertama, kita tumbang seekor lembu. Lembu tu lembu korban, tapi kita buat masak semua untuk keesokan hari. Kita tak bagi daging mentah. Ataupun kalau ada 10 ekor lembu pertama kita tumbangkan, semua kita bagi masak. Mengikut pendapat kuat mazhab Syafi'i tak sah lah. Walaupun ada pendapat kedua kata boleh. Dalam mazhab Hanafi kata boleh. Dia kata boleh, tak ada masalah. Mazhab Syafi'i kata tak sah. Tak sah. Pendapat yang pertama menyatakan harus kita nak makan semua sekali, tak bagi daging mentah ke orang, kita makan semua sekali. Ataupun kita sembelih seekor lembu dekat halaman rumah kita masuk, semuanya kita simpan peta ais daging itu untuk kita makan. Boleh mengikut pendapat pertama, tapi pendapat ni pendapat yang tak kuat lah. Sebab pendapat pertama ni dia kata kalau boleh makan separuh, pasti dah boleh makan semua. Itu pegangan pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua dia kata tak sah. Itu pendapat yang kuat lah. Sebab dia kata wajib. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, wajib menyedekahkan sebahagian kecil, walaupun sebahagian, walaupun satu plastik je kita bagi fakir miskin, itu wajib. Itu kira sah lah. Sah. Yang lain tu bagilah. Kamu nak makan ke apa, ikut. Tapi wajib bagi juga sikit kepada fakir miskin.
Kalau tak, apakah gunanya kita sembelih korban tapi untuk kenyang perut kita je, untuk anak isteri kita je. Jadi tak tercapai maksud penyembelihan ibadat korban tu tak tercapai. Okey? Kalau dia dah masak semua dah masak semua, tak bagi orang daging mentah, dia kena belilah. Dia kena tengok harga pasaran 1 kilo berapa daging mentah. Dia belilah, dia kena ganti balik. Dia beli contohnya RM45 sekilo. Beli, bagi pada fakir miskin, ganti balik. Sebab dia wajib dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau tak, kena ganti. Kemudian binatang-binatang korban kita tak boleh nak jual, kulit ke, hati ke, tanduk ke apa ke. Kalau tak nak, kita kena tanam. Wajib sedekahkan ke semua yang haiwan korban tersebut, kulit ke, ekor ke apa semua, kita bagi orang, sedekahkan. Kalau peserta nak, bagi utamakan peserta. Kalau tak nak, bagi siapa yang nak. Kalau semua tak nak, maka tanam. Jangan jual. Sebab binatang korban tak boleh jual. Dia bukan untuk mengambil keuntungan. Melainkan orang miskin boleh jual daging korban. Orang miskin dia dapat 2 plastik daging korban, dia jual. Boleh. Satu dia jual, satu untuk makan. Boleh. Untuk orang miskin saja. Sebab dia perlukan duit, orang miskin. Daging makan sikit pun tak apalah. Yang penting dia nak duit. Boleh. Tapi kalau orang yang kemampuan, dia tak boleh. Ada apa-apa soalan nak setakat ni? Ya. Macam tahun lepas, saya buat korban dekat ofis lah, dekat kompleks PWC tu. Okey. Soalan dia sekarang dia mungkin kita orang buat korban, kita orang tak korek lubang apa pun. Tak apa? Tak korek lubang pun. Okey, lepas tu? Sekarang lepas sembelih, dalam tu kita tembak oksigen masuk dalam sungai. Sungai yang sudah PWC itu dah apa hukum dia? Boleh je. Boleh. Sekira tak berlaku pencemaran sungai, tapi sungai itu, tengok sungai itu memang, saya rasa sungai situ memang tak apa elok lah kan air dia. Kita tangan tu memang untuk tembak dia sungai. Tak apa, boleh lah. Dia kalau nak korek lubang awal. Bukan yang lepas binatang tu tumbang baru nak korek lubang. Sebab dia tak boleh korek lubang, tak apa. Yang tujuan korek lubang ni takut pisau tu kena tu je. Tapi kalau kita suruh orang yang pegang tengkok tu, suruh dia tarik apa? Tinggi sikit. Boleh ya. Kita tak perlu korek lubang pun tak apa. Maksudnya darah tu tak adalah syarat untuk ditanam apa ke tak? Tak ada. Yang tanam ni binatang-binatang korban, kulit dia ke apa ke, kalau orang tak nak, barulah kita tanam. Dan apa yang daripada tubuh badan kita, kuku, rambut kita, semua tu sunat untuk kita tanam dia, sunat lah. Kuku ke, rambut ke, bulu apa sunat tanam. Kalau orang sponsor lah untuk orang lain kurban kau, adakah dikira boleh tak? Boleh? Sebab biasanya surau ni kadang-kadang kita dapat syarikat bagi boleh? mana-mana lah, bagi dia kata okey tak nama orang, kadang-kadang bagi nama orang ni, kira korban orang tu dapat Jadi orang yang bagi ke surau atau masjid tu lembu, dia bukan, kita panggil dia bagi hadiah. Jadi yang buat korban tu, kita yang kena pilih nama, 7 orang kita masukkan, dia yang akan dapat pahala daripada korban. Yang syarikat tu dia bagi hadiah lah, hadiah seekor lembu. Walaupun daripada syarikat bukan orang Islam pun tak apa. Sebab bagi memberi hadiah tak disyaratkan orang dari orang Islam, orang kafir pun tak apa. Ada yang mengatakan tujuh makian tu bukannya 7 nama saja, dia lebih pada tubuh Maryam.
lebih daripada 7. Maksudnya satu bahagian tapi diniatkan untuk beberapa orang ataupun beberapa orang kongsi untuk satu bahagian. Dia nama tu kena 7 je nama. Tapi kalau dia nak share boleh lah. Dia niat lah supaya pahala ni dia sedekahkan juga kepada orang lain, boleh. Contoh dia buat ibadat korban, dia ambil satu bahagian, tapi satu bahagian tu dia niat pahala ni aku sedekahkan untuk orang ni, boleh. Untuk isteri dia, untuk anak dia, ataupun untuk orang telah meninggal dunia, dia niat, tu boleh. Tapi bukan letak nama lebih dari 7. Nama letak 7 lah, seperti mana yang kita bagi tahu tadi. Memang dalam teks pun memang seperti mana yang kita baca tadi, hadis daripada Jabir tadi, memang zaman Nabi buat 7 je, sama ada unta atau lembu. Dia takkan buat lebih, 7 bahagian je. Cuma kalau nak niat tu boleh lah, nak niat sampaikan pahala ni kepada orang lain boleh, tapi nama tetap 7 je. Kalau nama nak sedekahkan pahala untuk orang telah mati pun tak apa. Cuma bukan nama ibadah peserta, bukan nama peserta korban, nama orang mati. Apa dia? Maksudnya dia macam tahun lepas ada kita dengar macam ada separuh tempat buat dia nak 7 bahagian, tapi dalam 7 tu ada yang dikongsi dapat 7 bahagian, 5 orang ada nama. 5 orang bagi duit tu, tapi nama tak satu je lah. 5 orang bagi duit. Untuk satu bahagian. Oh, tak dia kena 5 orang dia bagi duit untuk satu bahagian lembu. 5 orang tu dia dapat pahala sedekah je lah. Tapi pahala korban dapat dekat orang tu je, orang yang letak apa? Nama dia. Melainkan orang tadi dia niat share supaya apa? Pahala ni dia niat share juga, share kepada orang yang bagi duit dekat dia, baru dapat pahala ibadat korban. Kalau dia tak niat untuk share, maka tidak dapat pahala ibadat korban. Sebab setiap perbuatan ibadat kita boleh share kan. Kita niatlah supaya pahala ni sampai kepada orang ni boleh. Cuma nama tetap satu je. Cuma kita tak boleh paksa dia lah, suruh aku nak bagi duit ni dengan syarat kamu kena niat pahala ibadat untuk aku. Tu tak boleh lah. Dia boleh bagi duit, tapi dia tak boleh paksa orang tu untuk niat untuk dia. Okey. Ya. Dia sebenarnya korban di mana-mana pun bagus, baik. Kalau kita lihat korban ini disunatkan kita yang melihat ibadat korban. Disunatkan kita sembelih sendiri sepatutnya. Kita sembelih sendiri. Kalau tak mampu kita lihatlah ibadat korban tu, sunat. Itu yang terbaik lah. Tapi kalau kita buat dekat negara luar, itu bagus juga. Negara luar, ada negara miskin yang perlukan daging, kadang-kadang mereka makan setahun sekali je. Itu pun bagus juga. Cuma kita tak berkesempatan untuk kita lihat. Walaupun kita boleh lihat secara live kalau dia buat live, tapi yang disunatkan kita kena hadir sekali. Itu yang sunatnya. Jadi makna ada pro dan con lah. Kalau kita buat dekat Malaysia pun ada pro con, kalau buat dekat luar pun sama. Jadi makna kalau nak terbaik, buat dekat sini satu bahagian, buat kat luar satu bahagian. Itu yang bagus lah. Kalau tanya yang mana satu lebih bagus, dua-dua bagus. Buat dekat Malaysia pun bagus, buat dekat Mekah pun okey, buat dekat negara orang Islam yang miskin pun boleh. Semua boleh. Tapi kalau nak terbaik, buat satu bahagian semua tu. Yang terbaik daging ni kita makan sikit je. Yang lain tu kita bagi sedekah lah. Kerana beramal dengan zahir ayat Quran yang kita bacakan tadi, beri makan kepada orang miskin, dan juga mengikut sunnah Nabi. Nabi makan sikit je, yang lain tu Nabi sedekah, yang baki tu Nabi sedekahkan. Dan untuk keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan kita makan sikit, kita makan daging korban. Jadi kita makan juga sikit. Itu yang sempurna lah, yang terbaik. Kalau tak pun
kita sedekah sebahagian, separuh kita sedekah, separuh kita makan. Kalau tak pun kita makan 1/3, 2/3 lagi kita bagi sedekah. Tapi yang terbaiknya adalah kita makan, ambil satu bungkus tu cukup lah. Yang lain kita bagi sedekah lah. Okey, cukup sekadar tu lah untuk penyembelihan, untuk ibadat korban kita pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita lah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.